السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah yang masih lagi mengizinkan kita untuk terus bersama menyambung siri pengajian kita, siri pengajian Rashul Barat Syarhul Adabil Mufrad. Rashul Barat syarahan kepada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Dr. Muhammad Luqman As-Salafi yang mensyarahkan kitab Al-Adabul Mufrad yang merupakan karangan antara karangan terbaik Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Alhamdulillah kita telah sampai kepada topik ataupun bab yang ke-28 daripada kitab, bab silatul rahimi tazidu fil umri. Bab menyambung silaturrahmi itu memberi ataupun menambah, meningkatkan kadar umur. Ada dua hadis di sini, hadis yang ke-56 dan hadis yang ke-57. Kedua-duanya hadis sahih, antaranya riwayat Abu Daud, begitu juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari, begitu juga riwayat Imam Muslim dalam salah satu hadisnya. Baik. Hadis yang pertama yang ke-56, haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Baik, kita pergi kepada hadis yang ke-56 terusnya. Kerana pada dalam bab yang ke-28 ini, bab yang menceritakan tentang kelebihan menyambung silaturahmi ialah menambah umur, Al-Imam Al-Ustaz ataupun Dr. Muhammad Luqman As-Salafi dia menggabungkan fiqhul hadis, kefahaman hadis, kedua-dua hadis ini dalam satu kefahaman yang sama. Ini kedua hadis yang ke-56 dan yang ke-57 ini mempunyai ataupun berkongsi fiqhul hadis yang sama. Jadi kita pergi kepada hadis yang ke-57. Haddatsana Ibrahim ibn Mundhir qala haddatsana Muhammad ibn Ma'nin qala haddatsani abi an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له رزقه أو أن يبسط له في رزقه. Sekali lagi saya baca, man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Baik. Pertama kita pergi kepada syarhul kalimat. Kedua-dua hadis membawa hampir 100% kalimah yang sama, kecuali hadis yang ke-57 56 dia bermula dengan man ahabba,
Adapun hadis yang ke-57 dia dimulakan dengan perkataan man sarrahu, yang mana ia sebenarnya membawa maksud yang sama. Barang siapa yang inginkan, suka an yabsuta lahu fi rizqihi, yang inginkan yuwassi' lahu, an yuwassi'a lahu fi rizqihi, ingin diluaskan rezeki untuknya, ingin diluaskan rezeki untuknya. Wa an yunsa'alahu fi atharihi, syarhul kalimah, an yunsa'alahu fi atharihi ay yuakhkhar lahu fi ajalihi wa umrihi. Qala at-Tirmidzi yani bihi az-ziyadatu fil umr. Barang siapa yang inginkan diakhirkan dan ajalnya, ataupun kata dipanjangkan umurnya. At-Tirmidzi, al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menyebut yakni an yunsa'alahu fi atharihi, maksudnya az-ziyadatu fil umr, bertambahnya umr. Sebelum kita pergi pada fiqhul hadis, para ulama sebenarnya berbeza pendapat kerana ada beberapa hadis dalam bab ini. Ini bab panjang umur dan luas rezeki. Kerana dalam beberapa hadis, contoh hadis Syaqiyyun wa Sa'id, hadis yang menceritakan tentang pengakhiran seseorang insan, adakah dia berakhir dengan kebaikan ataupun berakhir dengan keburukan, ini berakhir dengan kebahagiaan atau berakhir dengan kesyirikan, atau berakhir dengan syurga atau berakhir dengan neraka. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Begitu juga banyak hadis-hadis yang menyebut bahawa ditetapkan apabila diciptanya insan, ditetapkan segalanya berkaitan dengan umurnya, rezekinya, di mana dia mati, bila dia meninggal dan sebagainya, segalanya telah ditetapkan. Maka para ulama berpendapat bahawa baik silaturrahmi, kerana ada hadis lain menyebut bahawa yang boleh memanjangkan umur ataupun mengubah qadar adalah doa. Contohnya, maka di sana ada perbincangan para ulama yang agak panjang tentang sejauh mana silaturrahmi ataupun ad-du'a boleh menyebabkan umur seseorang itu bertambah, boleh menyebabkan rezeki seseorang itu bertambah. Sedangkan ada hadis yang mengatakan umur, contohnya bahkan Al-Quran, wa idza jaa ajaluhum, Allah sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai ajal seseorang, maka dia tidak dapat, la yasta'khiruna sa'ah, dia tidak dapat mengakhirkan, meminta untuk diakhirkan walaupun satu saat, wa la yastaqdimun, dan dia juga tidak boleh meminta agar umurnya itu, ajalnya itu dihadapankan ataupun di advancekan awal sikit sesaat walaupun sesaat. Maka di sana adanya pertikaian ataupun percenggahan pendapat dari kalangan para ulama. Namun secara ringkasnya, mungkin saya boleh ringkaskan untuk kali ini, kalau kita ada masa kita boleh bahaskan secara detail, secara teliti, secara tuntas tentang hal yang berkaitan dengan qadarullah, kerana itu termasuk dalam bab qadar, satu bab yang dibahas panjang lebar oleh para ulama. Bahkan sesetengah madhab akidah pun terbina di atas pertikaian ini, qadarullah, ketetapan Allah kepada insan, kepada af'alul ibad, kepada perbuatan-perbuatan manusia. Kalau kita nak fokuskan perbincangan itu pada malam ini, mungkin tidak, insya-Allah mungkin kalau ada kuliah khas berkaitan dengan qadarullah, ketetapan Allah, sejauh mana ia boleh diubah ataupun tidak. Ala kulli hal, secara generalnya qadarullah memang tidak boleh diubah. Qadarullah adalah satu ketetapan. Innallaha qadirun ala kulli syai'. Allah yang menetapkan segala-galanya. Adapun Allah tetap yamhullahu ma yasha wa yuthbit, dalam ayat Quran yang lain Allah kita kata mendilit, yamhullahu ma yasha, apa yang dia inginkan, wa yuthbit, dan dia menetapkan apa yang dia inginkan. Maka di sana kita katakan secara dasar, baik rezeki, baik umur, ialah satu ketetapan Allah yang tidak mampu sesiapa pun ubah, tukar, minta lebih, minta kurang, melainkan ia dengan izin Allah.
Dan Allah ini Maha menginginkan apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan ke atas hamba-Nya, ke atas makhluknya, maka dia boleh lakukan secara mutlak tanpa ada apa-apa sekatan. Sebagaimana ayat yang saya sebut tadi, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah boleh delete apa yang dia nak, Allah boleh tetapkan apa yang dia nak. Maka kita kata secara dasar silaturahmi atau doa boleh menjadi satu sebab kepada panjangnya umur. Bukanlah kita kata ia mengubah takdir Allah, namun umur ia bertambah, sudahlah ia menjadi satu ilmu di sisi Allah. Contohlah, saya buat baik, menyambung silaturahmi, buat baik kepada jiran, berdoa, ya Allah panjangkan umur, murahkan rezeki. Kita kata umur dan rezeki kita mungkin bertambah, tapi ia bertambah bukanlah ia berjaya menukar apa yang telah ditetapkan oleh Lauh Mahfuz, yang telah berada di Lauhul Mahfuz. Tapi Allah telah mengetahuinya, bahawa sejak azali lagi Allah telah mengetahui bahawa saya Ahmad Fazrin bin Yahya ini akan berdoa kepadanya, buat baik kepada jirannya, kepada menyambung silaturahminya. Maka Allah siap-siap dah telah menyambungkan atau menambah umur dan rezekinya. Itu secara ringkas perbahasan ulama. Namun kita ada banyak lagi perbahasan ulama, antaranya syarahan oleh Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Asbahani dalam kitabnya, dan banyak lagi pendapat. Bahkan Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam majmu' fatwanya juga mengulas tentang hadis-hadis ini. Baik, kita pergi kepada fiqhul haditsain, fiqh pemahaman kepada hadis ini. Yang pertama, silatul arham sababun li bastir rizqi wa si'atihi wal barakatu fihi, qala al-allamah al-albani. Kita terjemah dulu. Menyambung silaturahmi ini adalah sebab kepada luasnya rezeki, luasnya rezeki dan juga berkatnya rezeki itu. Dan berkata Imam Al-Allamah Al-Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, katanya, kama anna al-imana yazidu wa yanqus wa ziyadatuhu bit-ta'ati wa nuqsanihi bil-ma'siyati wa anna dhalika la yunafi ma kutiba fi al-lawh al-mahfuz fadhalika al-umr yazidu wa yanqus bin-nadari ila al-asbab فهو لا ينافي ما كتب في اللوح أيضا ولهذا جاء في بعض الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة أن الدعاء يطيل العمر وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار. demikian kata Al-Imam Al-Allama Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, sebagaimana iman bertambah dan berkurang, yazidu wa yanqus, dan bertambahnya iman dengan ketaatan kepada Allah, berkurangnya iman dengan maksiat kepada Allah. Dan sesungguhnya hal ini bertambah dan berkurangnya iman, ia tidaklah menafikan apa yang telah termaktub di Al-Lauh Al-Mahfuz, apa yang telah dimaktubkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fakadzalika al-umr, begitu juga umur insan. Bertambah dan berkurangnya umur ialah kerana asbab yang pelbagai, dan pertambahan dan pengurangan umur dan juga rezeki ini la yunafi ma kutiba fil lauhil mahfuz, ia tidak pernah menafikan apa yang telah termaktub di Lauh Mahfuz. Kerana inilah demikiannya, kata Al-Imam Al-Albani, jaa fi ba'd al-ahadith al-marfu'ah wal athar al-mawqufah, datang dalam banyak hadis-hadis yang marfu'ah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga athar-athar para sahabat yang mauquf, tentang sesungguhnya doa itu memanjangkan umur, begitu juga perbuatan melakukan kebaikan kepada berakhlak dengan akhlak yang baik, dan melakukan kebaikan kepada jiran.
Demikian ulasan daripada fiqhul hadis kali ini. Dr. Muhammad Luqman As-Salafi quote ataupun mengambil secara total ulasan daripada Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Okey. Kita pergi kepada hadis yang ke 59 dalam bab yang seterusnya, bab yang ke-29. Babu man wasala rahimahu ahabbahu ahluh. Ahabbahu ahluhu. Bab siapa yang menyambung silaturrahmi, maka dia akan disukai, dicintai, disayangi oleh ahli keluarganya. Baik, hadis yang ke-58, hadis hasan, ada dalam al-silsilah as-sahihah, al-silsilah as-sahihah oleh al-Imam Al-Albani. Hadisnya berbunyi, haddatsana Muhammad ibn Kathir qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Maghra an Ibn Umar qala man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nussi'a fihi fi ajalihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluh. Okey. Sama juga sebagaimana hadis yang ke-56 dan yang ke-57 memiliki perkataan yang sama, maksud yang sama, bahkan fiqhul hadisnya pun digabungkan menjadi satu fiqhul hadis. Begitu juga hadis yang ke-57 dan ke-59 ini. Maka kita terus pergi pada hadis 59. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Yunus bin Abi Ishaq qala haddatsani Maghra Abu Makhariq huwa al-Abdi qala Ibnu Umar man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsi'a lahu fi umrihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluh. Okey, beza antara hadis yang ke-57 dengan hadis yang ke-59 cuma pada perkataan nusi'a pada hadis yang ke-58, unsi'a pada hadis yang ke-59, yang mana membawa maksud yang sama. Ini takhir, berlakunya pengakhiran panjangnya ajal ataupun umur. Baik, kita terjemahkan hadis ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, manittaqa rabbahu wa wasala rahimahu, dan menyambung silaturahminya, wa nusi'a fi ajali, ataupun dalam hadis yang ke-59 unsi'a lahu fi umrihi, dipanjangkan umurnya, diakhirkan ajalnya, wa thara maluhu wa ahabbahu ahlu, dan dibanyakkan hartanya, dikayakan hartanya, dan juga dikasihi dia oleh ahli keluarganya. Kita pergi pada fiqhul hadis. Satu saja fiqhul hadis untuk kedua-dua hadis ini, hadis yang ke-58 dan yang ke-59. At-taqwa wasilatul arham huwa sababani ra'isani lit-tawsi'ati wal barakati fil mali wal hayati wa jalbil mahabbati wat tawqir min afradil usrati. Sesungguhnya takwa, silaturrahim, ini menyambung silaturrahmi, merupakan dua sebab. Okay? Takwa dan silaturrahmi ini, menyambung silaturrahmi, merupakan sababani, okay? Dua sebab raisani yang utama kepada tausi'ah wal barakah, kepada luasnya rezeki, kepada barakatnya rezeki, fil mali wal hayah, bukan setakat rezeki, bukan setakat harta, bukan, dan juga haya, kehidupan. Sebagaimana hadis yang ke-58, hadis yang ke-59, begitu juga hadis yang ke-56 dan yang ke-57 kita sebut tadi, bagaimana silaturahmi yunsa'a lahu fi atharihi
dalam hadis yang ke-58 nusyi'a fi ajalihi, dalam hadis yang ke-59 unsi'a lahu fi umrihi, memanjangkan umur, mentakhirkan, memberi ruang kepada tak mengakhirkan ajal. Kita bahaskan sebentar tadi semasa sedikit gangguan tadi dari segi teknikal, kita bahaskan tentang keberangkalian kita insan untuk memohon kepada Allah memanjangkan umur dan meluaskan rezeki dengan contohnya ad-du'a, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, kerana di sana banyak hadis-hadis yang marfu'ah, di sana banyak hadis athar-athar yang mauqufah yang menyatakan bahawa ad-du'a yutilul umur, doa memanjangkan umur. Itu juga hadis yang kita sebut dalam yang hadis yang ke-56 dan yang ke-57 tadi, man ahabba an yamsutalahu fi rizqihi wa in yus'alahu fi atharihi falyasil rahimah, barang siapa yang inginkan untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, ditakhirkan ajalnya, maka sambunglah silaturahim. Saya sebut tadi, di sana adanya perbezaan antara para ulama secara dasarnya tentang adakah di sana benar-benar doa, benar-benar perlakuan menyambung silaturahmi ini mampu untuk memanjangkan umur dan menambahkan rezeki. Kerana di sana adanya seolah-olah elemen mengubah takdir, mengubah qadarullah. Sedangkan banyak hadis yang menyatakan bahawa takdir Allah, qadarullah ia satu ketetapan yang tidak boleh diubah. La ahad, tak ada siapa yang boleh mengubah takdir Allah. Sebagaimana banyak hadis yang mengatakan syaqiyyun wa sa'id, tentang ending insan, pengakhiran insan, adakah kebaikan ataupun kebahagiaan ataupun kecelakaan, syurga atau neraka sudah ditetapkan. Begitu juga banyak hadis yang menyatakan bahawa setiap daripada insan, umurnya, rezekinya, meninggalnya dia di mana, bila dan sebagainya, semuanya ia telah menjadi ketetapan Allah. Namun di sana juga ada hadis yang sebagaimana hadis yang kita lalui pada malam ini, hadis man ahabba an yabsuta lahu fi rizqi, begitu juga hadis man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Hadis-hadis yang sebegini, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahminya, dipanjangkan ajalnya, ditakhirkan ajalnya, dipanjangkan umurnya dan ditambah kekayaannya, dan juga dikasihi dia akan oleh ahli keluarganya. Maka secara dasarnya ada khilaf di kalangan para ulama. Namun di sebalik khilaf ini, para ulama tetap berittifaq, tetap bersetuju bahawa asas kepada qadarullah, dalam bab qadarullah, ialah ketetapan yang tidak boleh diusik, diubah oleh sesiapa pun kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah, sebagaimana yang Allah sebut dalam tentang ajal dalam Al-Quran, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun, apabila telah sampai ajal seseorang itu, dia tidak boleh meminta untuk diakhirkan ajalnya, dilambatkan ajalnya sa'atan, walaupun satu saat. Begitu juga dia tidak boleh meminta untuk didahulukan, diadvanskan, diawalkan, walaupun satu saat. Namun di sana ada juga ayat Allah Azza wa Jalla yang menyebut yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah, dia boleh nak delete apa yang dia suka, dan dia boleh sabitkan, tetapkan apa yang dia suka. Namun kita kata segalanya qadarullah ini berada di dalam kekuasaan Allah secara mutlak. Maka hadis-hadis ini seolah-olah memberi harapan, dengan izin Allah, dengan keinginan Allah Azza wa Jal, dengan rahmat Allah, jika insan yang banyak doanya, yang banyak juga dia menyambung silaturahminya, ataupun yang disebut oleh Al-Imam Al-Albani sebentar tadi dalam hadis, dalam fiqhul hadis 56 dan ke-57, di sana ada al-hadis yang marfu'ah dan athar yang mauqufah, athar sahabat yang mauquf tentang doa itu memanjangkan umur dan juga husnul khuluq,
berkelakuan baik juga boleh memanjangkan umur. Begitu juga dengan husnul jiwar, berlaku baik kepada jiran juga boleh memanjangkan umur. Maka hal-hal tersebut antara asbab, kerana al-Imam, saya ulang balik perkataan al-Imam Al-Albani rahimahullah yang di-quote oleh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi untuk memberitahu kita tentang kefahaman daripada dua hadis yang ke-56 dan yang ke-57. Katanya, kama anal iman yazidu wa yanqus, sebagaimana iman bertambah dan berkurang, wa ziyadatuhu bit-ta'ati wa nuqsanuhu bil ma'siyati, sebagaimana iman naik dan turun, dan naiknya iman dengan ketaatan kepada Allah, turunnya iman dengan kemaksiatan kepada Allah. Wa anna dhalika la yunafi ma kutiba fi al-luhul mahfuz, sesungguhnya bertambah dan berkurangnya iman insan, ia tidak pernah menafikan apa yang telah termaktub dalam Lauh Mahfuz, apa yang telah Allah tetapkan sejak dulu lagi, sejak azali. Maka begitu juga al-umur, kata al-Imam Al-Albani rahimahullah, yazidu wa yanqudh bin nazari ila al-asbab, bertambahnya umur, berkurangnya umur ataupun disebabkan dengan oleh banyak sebab, al-asbab, bin nazari ila al-asbab. Begitu juga fahuwa la yunafi ma kutiba fi luh aidan, bertambahan umur, pengurangan umur ini berdasarkan hadis yang ke-56, 57, 58, 59 dalam Al-Adabul Mufrad ini tidak pernah menafikan apa yang telah dimaktubkan oleh Al-Lauhul Mahfuz, yang dimaktubkan oleh Allah dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kerana di sana banyak hadis-hadis yang mengatakan sedemikian. Kita katakan ini adalah satu rahmat dari Allah Azza wa Jalla di sebalik ketetapannya Allah. Ya, Allah telah tetapkan kepada kita tentang rezeki kita, umur kita, hayah kita, mati kita, bila, di mana, setakat mana, sejauh mana kita pergi. Maka kita perbanyakkan perbuatan-perbuatan yang baik ini, menyambung silaturahmi, berkelakuan baik, mendoakan agar Allah berkati umur kita. Antaranya disebut Al-Imam An-Nawawi, kalau tak silap saya, sebab panjangnya umur itu adalah dengan keberkatan kepada umur. Maksud kita rasa walaupun umur kita mungkin Allah takdirkan 60, 50, atau mungkin 40 saja tahun, namun keberkatan yang Allah berikan kepada umur itulah maksud sebenar panjangnya umur kita. Kerana kita hidup 40 tahun tapi kita rasa ataupun kita telah penuhinya seolah-olah kita hidup 100 tahun. Namun insan walaupun dia telah diberi ajal sehingga 60, 70 ataupun mungkin 100 ke 200 tahun, namun jika ajal yang panjang, umur yang panjang itu dipenuhi dengan kemaksiatan, jauh dari keberkatan, penuh dengan maksiat, jauh daripada ketaatan, 100,000 tahun pun dia hidup, dia takkan rasa panjang dan luasnya hidupnya. Berjuta-juta dia ada, berbilion-bilion dia ada wang ringgit, harta yang dia ada di dunia ini, namun tidak ada keberkatan, kerana kemaksiatan dan kemungkaran yang dia lakukan di bumi Allah ini, maka tidak ada padanya perasaan yang luas rezekinya. Sentiasa dia berada dalam kesempitan. Sebab itu insan yang mukmin walaupun dia miskin pada harta dunia, namun hatinya luas, seluas mata memandang, kerana keberkatan hidupnya. Bukan kerana duit, wang ringgit yang dia miliki di bank, dalam dompetnya, dalam poketnya, tapi kerana iman dan amalnya, ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itu, mungkin pada hadis yang ke-58 dan ke-59 ini, athar mauqufah ini, Ibnu Umar meletakkan man ittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, menyambung silaturahminya, dipanjangkan umurnya, ditambahkan hartanya, dicintai dia oleh ahli keluarganya, maka takwa antara syarat utama. Orang yang sambung silaturahmi mungkin, orang yang berkelakuan baik mungkin, orang yang buat baik kepada jiran mungkin, tapi dia tidak ada takwa kepada Allah dalam hal-hal yang lain, tetap
ia menjadi satu keburukan dalam hidupnya, maka di sana juga tidak ada berkat, kerana takwanya tidak ada. Ramai insan yang baik budinya kepada orang lain, namun tidak baik pula dia kepada Allah Azza wa Jalla dalam bab takwa. Baik. Kita habis hadis yang ke-20, bab yang ke-29. Kita pergi kepada bab yang ke-30. Mungkin hadis yang terakhir untuk malam ini. Hadis yang ke-60, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Itu juga riwayat Ibnu Majah dalam Kitabul Adab, bab al-walidain. Bab birril aqrab fal aqrab. Bab kita melakukan kebaikan kepada orang yang paling dekat, yakni kaum kerabat dan yang lebih dekat. Hadis berbunyi, haddatsana Haywat ibn Shuraih qala haddatsana Baqiyah an Bahir an Khalid bin Ma'dan an al-Maqdam ibn Ma'di Karib أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. Baik. Daripada Al-Maqdam atau Al-Miqdam Ibn Ma'di, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya innallaha yusikum bi ummahatikum, sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian untuk melakukan kebaikan, berkelakuan baik, melakukan ihsan kepada ibu-ibumu. Thumma yusikum bi ummahatikum, Rasulullah SAW mengulang sekali lagi, kemudian kalian diwasiatkan untuk berlaku baik, berlaku ihsan kepada ibu-ibu kalian. Thumma yusikum bi abaikum, kemudian kalian dipesan, diwasiatkan untuk berlaku baik, berlaku ihsan kepada bapa-bapa kalian. Dua kali Rasulullah dahulukan ibu. Bahkan kita telah lalui hadis-hadis lain yang awal bab birrul walidain, di mana di sana secara jelas Islam memberi kelebihan kepada berlaku baik kepada ibu. Disebabkan banyak-banyak sebab yang kita lalui, kita bincang bersama, disebabkan pengorbanan ibu melahirkan, mengandungkan kita, melahirkan kita, menjaga kita dengan baik, melebihi apa yang bapa-bapa korbankan. Namun ia tidaklah bermakna bapa-bapa kita pandang rendah dan kurang adab pula, tapi dari segi memberi kelebihan, kita dianjurkan, bahkan diwajibkan memberi kelebihan kepada ibu. Thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab, kemudian kalian diwasiatkan, dipesan untuk berlaku baik, untuk berlaku ihsan kepada yang lebih dekat dengan kalian. Ini selepas ibu, selepas ayah, al aqrab mungkin siapa? Kalau suami, isterinya, kalau isteri, suaminya, datuk, nenek, adik-beradik dan sebagainya, seterusnya. Kita pergi hadis, fiqhul hadis yang ke-60. Yang pertama, ada 3 fiqhul hadis di sini. Wasiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muakkadatu bi husni as-suhbati ma'al ummi kanat bi sababi al-mashaqqati allati yu'aniha من الحمل والوضع والرضاع وبسبب تهاون الناس عن أداء حقوقها غالبا فالتكرار يفيد التوكيد. Wasiat Rasul SAW yang ditakkidkan, yang Rasul SAW kuatkan, tekankan sebanyak 2 kali mengulang, Rasul SAW mengulang 2 kali untuk husnus suhbah, untuk kita bertaamul, menggauli ataupun bermuamalah dengan ibu kita dengan sebaik-baik muamalah kebaikan, kerana
hasil daripada kita mengenangkan dan menghargai masyakkah, kesusahan, kesukaran, keperitan, keperihan, kejerihan yang ibu kita hadapi daripada hamil, melahirkan saat yang paling getir, menyusu pula dah habis getir, penat, lelah, keluarkan kita semasa proses kelahiran tu, 2 tahun pula kita mengganggu tidur ibu kita. Siang malam tak kira waktu susu, pukul 3 pagi ke 3 petang ke, tak ada limit supply bekal susu yang diberi oleh ibu. Kita cukup dengan 9 bulan dia dah kandung kita, bawa kita ke hulu dan ke hilir. Kalau 2 kilo lah kita, kalau 3 kilo lah kita, ada 4 kilo lah kita. Kemudian lahirkan pula, darah berbesen-besen keluar, ada yang kena jahit, ada yang sebagainya. Siapa yang dah ada isteri, pernah menyaksikan proses kelahiran, dia tahulah betapa perik jerihnya seorang ibu melahirkan seorang anak. Kemudian tak cukup pula tu, tambah ekstra additional 2 tahun pula ibu untuk menjaga kita siang dan malam, menyusukan, memberi proses pembesaran yang cukup untuk kita hadapi dunia ini. Begitu juga kenapa Rasulullah SAW sering menekankan tentang berlaku baik kepada ibu melebihi bapa. Kerana walaupun disebabkan kesukaran dan keperitan yang ibu lalui ini, tetap ramainya insan tahawunin nas, tahawun, mengambil remeh tentang hal melakukan kebaikan kepada ibu, menunaikan kewajipan dan hak kepada ibu. Maka at-tikraru yufidu at-tawkid, maka pengulangan itu, repetition itu memberi makna kepada at-tawkid, penekanan, penegasan. Yang kedua, adamu at-tikrar fil wasiyyati ma'al aqaribi yushiru ila anna haqqahum wa in kada mutaakkidan walakin laysa hadha at-ta'akkud mithlu ta'akkudi haqqil abawain. Tidak diulang tikrar wasiyah tentang al-aqarib, kaum kerabat tadi, kerana al-aqrab thumma yusikum bil aqrab, fal aqrab itu tak ada pengulangan. Okey, ini petunjuk kepada hak kita yang perlu kita lunaskan kepada kaum kerabat, tidaklah ditekankan sebagaimana pentingnya penekanan yang patut kita beri kepada ibu dan juga bapa kita. Fiqhul hadis yang ketiga, tikrarul fi'li ma'at tawkidi yadullu 'ala al-ihtimami bil wasiyyah. Pengulangan kepada perbuatan dengan taukid itu, kita tengok innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum, sama, susunan ayat sama, perkataan sama, ia menunjuk kepada pentingnya wasiat ini. Demikianlah manhaj yang difahami oleh para sahabat dan juga para a'immat min as-salafis salih, para imam salafus salih. Apabila hadis-hadis yang ditekankan oleh Nabi SAW diulang, ditikrarkan tentang sesuatu perkara dalam hadis Nabi SAW, ia menunjukkan bahawa hal itu tidak lain dan tidak bukan hal yang sangat penting, tinggi kepentingannya, yang mana setiap insan yang bergelar Muslim sepatutnya tidak mengambil enteng tentangnya. Wallahu alam. Sekat itu untuk malam ini. Mungkin kalau ada 1-2 persoalan atau pertanyaan yang boleh kita layan, insya-Allah. Baik. Nampaknya tidak ada soalan. Barakallahu fikum. Sekadar itu untuk malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah? Ha?